pagi kita terus saja untuk kita bercakap tentang sedekah daging pengganti korban. Ya, bersama dengan kita iaitu saya kenalkan Datuk Ustaz Kazim Ilyas selaku pendakwah selebriti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengok lebuh raya lancar tu okey ya. Ya, tak betul. balik Ipoh senang lagi ni. Ya, dalam clear, masih lancar Datuk. Tapi kita tak tahu esok macam mana keadaannya. InsyaAllah kita akan bawa di semasa ke semasa Datuk untuk kita bercakap tentang sedekah daging dalam ibadah korban ini. Apa yang nak dikongsikan ini Datuk? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Ikhlas menawarkan satu projek ataupun satu bentuk sumbangan untuk sempena korban, tapi kita tak buat korban. Sebab kita nak bagi peluang pada semua orang untuk sama-sama merayakan hari raya Aidil Adha ni. Nama dia sedekah daging. Sedekah daging sempena musim korban. Kalau ada orang nak buat korban makcik 800 setengah, tak ada, makcik tak mampu tahu. Kalau tak mampu masuk sedekah daging. Jadi ini peluang yang Yayasan Ikhlas buat, dan kita akan sasarkan kepada kawasan-kawasan orang asli, kemudian mualaf dan juga di kawasan pedalaman di Sabah dan di Sarawak lah. Dan kita sasarkan insya-Allah pada tahun ini seperti mana yang tahun-tahun lepas kita buatlah 9 tahun dah Yayasan Ikhlas ni buat untuk sedekah daging ni. Kita pun akan sasarkan dalam 300 ekor lembu korban untuk diagihkan pada 25,000 orang insya-Allah. Masya-Allah. Jadi Datuk, kelebihan kita memberi sedekah daging ni. Datuk, apa dia antara yang pertama kita lihat sedekah bagi makan orang. It'amut ta'am. Rasulullah menyuruh kita bagi makan orang. Saya lihat bahawa macam tahun lepas kita buat kepada satu kawasan tu, bila kita bagi daging pada dia orang tu, mereka meraihkan. Nampak muka ceria, seronok kan. Jadi saya rasa satu benda ya yang dia orang minta, doa pada orang yang bersedekah daging. Ya, kalau kita sakit ke, kita ada hajat ke, di antara petua untuk Allah Taala makbulkan doa kita ialah bersedekah. Memberi makan. Tambah yang makan tu pula orang susah, orang miskin, anak yatim, mualaf dan sebagainya. Tak akan daripada ribuan orang yang menerima makanan kita itu tidak dimakbulkan oleh Allah doanya. Jadi kita nak doa-doa ni mudah-mudahan selain daripada kita dapat mengeratkan silaturahim dan mendatangkan kasih sayang sesama kita. Insya-Allah. Ya, mengapa dikatakan sedekah daging ni sebagai pengganti kepada korban ni Datuk? Sebab ada orang tak mampu. Dia nak join juga. Betul. Dia nak masuk korban. Kata seekor lembu harga 5,000, 4,000 lebih, paling murah pun sekarang 4,800 seekor lembu. Kemudian kalau ambil satu bahagian pun, kalau dia mampu, alhamdulillah, tapi berapa ramai yang nak mampu. Jadi kita nak ambil sempena dengan sedekah daging pengganti korban ni, supaya dia juga turut merasakan bahawa dia juga memberi makan pada orang lain. Dia juga berinfak pada orang lain, dia juga merasai. Sebab tu kami di Yayasan Ikhlas ni, kita ajak siapa yang join kita punya sedekah ni boleh bersama dengan kami pergi ke penempatan-penempatan yang saya sebutkan tadi untuk kita agihkan. Jadi maknanya dia merasai. Dia nak rasa korban juga, tapi dia tak masuk korban. Okey, sekarang awak potong lembu, awak sembelih apa semua, awak potong semua, awak bagi. Itu maksud dia. Dia tak berkorban, cuma dia bersedekah daging sempena musim korban. Wah, itu dapat kita menghayati juga kan rasa bagaimana hari untuk hari raya korban itu sendiri kan. Dan selain daripada itu, bagaimana sekiranya para penonton yang ingin mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut lagi untuk mungkin menyertai bersama-sama? Ya, insya-Allah bagi yang nak menyertai Yayasan Ikhlas Sedekah Daging ni, tuan-tuan boleh layari laman web sedekahdaging.com ataupun FB ataupun IG Yayasan Ikhlas Malaysia. Jadi tuan-tuan klik di situ, tuan-tuan nampaklah macam mana cara untuk bersedekah. Hanya dengan ringgit Malaysia RM30 sahaja. Dah kita boleh agihkan. Serendah 30 minit. RM30 sahaja. Okey. Datuk, kalau diikutkan daripada tahun-tahun yang lalu, bersandarkan tahun lepas, bagaimana sambutannya? Sambutan yang lepas bagus. Kita masa tu kita buat juga di luar negara. Sedekah daging ni. Tapi untuk tahun ini kita bagi penumpuan kepada dalam negeri.
Sebab kita tengok ada lagi masyarakat kita yang kita selalu sebut luar negara tak ada daging lah apalah. Tapi kita lupa yang dalam Malaysia kita, dalam Semenanjung. Misalnya satu tempat yang kita buat dulu, nak sampai ke tempat tu kena naik bot, lalu pada sungai yang besar, yang dalam, dan binatang korban tu pun kita naikkan dia dalam bot juga, dalam perahu juga, sampan juga. Dengan bukan setakat orang naik, dengan lembu naik sekali kan. Bawa sekali tu. Nak sampai di sana. Jadi bila kita buat macam tu, satu kampung walaupun bukan Islam turut merayakan dan mereka boleh makan daging tu dan kita boleh bagi pada mereka sebab mereka bukan Islam pun. Tapi mereka tanpa mengira agama, tanpa mengira kaum, mereka datang. Ini kelebihan yang saya nampak di Sabah dan di Sarawak. Sangat bertoleransi, sangat berkasih sayang. Misalnya ada orang tanya, Ustaz, kenapa Yayasan Ikhlas nak buat korban ni, sedekah daging korban dekat dengan kampung orang asli? Dia orang kan kampung, boleh bela lembu ke? Belalah lembu, apa pasal kita nak bagi? Benda tu kita pernah tanya pada orang asal, sahabat-sahabat kita, kenapa tak bela lembu di kampung orang asli? Dia kata, Ustaz, kalau bela hari ni, besok tinggal kepala, Ustaz. Allah. Sebab apa? Pak belang banyak. Kan kawasan dia orang tu dikelilingi oleh hutan. Kalaulah kita bela binatang ternakan, dia memanggil. Sebab tu dia orang tak boleh bela. Dia orang tak boleh nak bela benda tu. Jadi dia orang terpaksa beli daripada luar untuk dia orang makan. Jadi apa salahnya kita yang boleh dapat daging ni di mana-mana pun, kita masuk, kita santuni mereka, kita layan mereka. Sebab mereka juga nak merasai kemeriahan Aidil Adha, kemeriahan berkorban. Walaupun tak nama korban lah, nama sedekah. Tapi kita buat kerja-kerja penyembelihan, lapah dan sebagainya dengan dia orang. InsyaAllah, moga-moga doa penerima sedekah itu akan makbul. Ya, yang itulah saya harap sangat. Mudah-mudahan, amin. Ya Allah. Dan sasaran untuk tahun ni berapa ramai? Kita sasaran 300 ekor lembu untuk kita agihkan pada lebih kuranglah 25,000 orang yang terlibat dalam persatuan NGO baik di Semenanjung, baik di Sabah, Sarawak. Di mana lokasinya akan dilakukan? Macam pusat di Perak, di Sungai Siput, di perkampungan orang asli Kuala Mu. Kemudian kita ada satu sekolah agama Al-Huda di Semporna di Sabah. Jadi ini adalah keutamaan dia daripada pusat dia, dan kita sebuahkan di tempat-tempat yang lain. Okey, baik. Ini antara perkongsian ya. Kalau kita lihat paparan visual apa yang dilakukan oleh Yayasan Ikhlas untuk sedekah. Datuk Seri secara peribadi sudah saya berapa lama terlibat dengan Yayasan Ikhlas sebelum PKP lagi. Sebelum COVID lagi. Maknanya dah saya rasa 4 tahun 5 tahun dah. Dia bukan projek untuk sedekah daging je. Kita juga buatkan sekolah, kita akan buatkan pipe air, bekalan air untuk mereka. Kita buatkan juga untuk asrama anak-anak yatim dan sebagainya. Dia Yayasan Ikhlas. Sebab tu yang pentingnya saya rasa kita terus dalam penyampaian daging-daging sedekah daging ni. Itu yang maknanya tak ada nak sorok ke, tak ada, saya akan bagi. Siapa yang buat sedekah daging memang kita bagi. Maknanya kita tak simpan duit dia orang. Okey. Dan sekali lagi mungkin Datuk boleh wawarkan kepada para penonton yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi, mungkin ada websitenya. Ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh hubungi 019-611-5954 ataupun website kita sedekahdaging.com, ataupun boleh buka saja FB dan IG Yayasan Ikhlas Malaysia. Insya-Allah di situ kita akan melayan tuan-tuan dengan hanya RM30 saja boleh dah menyertai sedekah daging. Serendah RM30 boleh anda menunaikan tujuan untuk bersedekah tersebut. Datuk, kalau Datuk sendiri di mana lokasi yang Datuk akan terlibat untuk? Saya korban di sekolah saya. Okey, di mana? Di sekolah saya di Ipoh. Ada 21 ekor lembu, 3 ekor kambing, 1 ekor kerbau. 3 hari kita buat. Hari pertama, raya kedua, saya pergi jaga 3. Wah, meriah tu. Dan tugas saya jaga lembu. Malam-malam jaga lembu. Itu tugas saya. Balik pada salam Baitullah, tugas jaga lembu saya. Sembelih dilapah di semua dan diserahkan dibagikan. Di situ. Di situ. Okey. Sekali lagi Datuk boleh kongsikan dan juga wawarkan kepada para penonton sekali lagi, insya-Allah. Ya, kalau tuan-tuan nak menyertai kami di Yayasan Ikhlas Malaysia, menyertai sedekah daging ni, tuan-tuan boleh layari Telegram channel pun boleh. Tuan-tuan boleh tengok Telegram channel kita, ataupun tuan-tuan boleh tengok laman website kita pun boleh, sedekahdaging.com. Ataupun tuan-tuan boleh tengok FB kami, dan tuan-tuan juga boleh hubungi hotline kita 019
6115954. Kak Leha ke, Kak Gaya ke, ada masa lagi. Yang kata InsyaAllah. Ustaz sempat ke kami nak sedekah ni? Sempat. Sekarang ni tak payah Kak online je. QR code je Kak. Itu saya masalah. Ujung jari je tu. Ujung jari. Masya Allah. Datuk akan berada di Ipoh nanti InsyaAllah. InsyaAllah. Raya pertama. Kemudian raya kedua saya datang balik ke Angkasa Puri untuk Salam Baitullah. Esok Salam Baitullah. Malam besok dan raya kedua. Alhamdulillah. Di Salam Baitullah. Terima kasih Datuk. Dia orang suruh saya menyanyi pula. Nak kena dengar ni Datuk menyanyi ni. InsyaAllah. Itu kita namakan sedekah. Sedekah suara. Sedekah tenaga dan masa. Allah Panggilan haji, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Ayah berbagi Datuk bersama dengan kami. Anda boleh melayari laman saun www.sedekahdaging.com, juga di nombor talian yang telah pun dipaparkan, dikongsikan bersama dengan anda, juga di ruangan Telegram juga dikongsikan oleh berbagi Datuk seketika tadi. Terima kasih yang berbagi Datuk. Jumpa lagi. Jumpa di Salam Baitullah insyaAllah. Barakallah. InsyaAllah. Okey, dan seterusnya kita akan ke